Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-37. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang minggu lepas, kita ada baca dua hadis, hadis 31 dan hadis yang ke-32. Kita ada sebut berkenaan dengan tiga orang sahabat. Kita ada cerita tiga orang sahabat. Yang pertamanya adalah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Hafsah iaitu anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah cerita panjang lebar sejarah dia, perangai dia, attitude dia, semua kita dah kupas itu. Lepas tu kita ada sebut seorang lagi sahabat, Harisah bin Wahab Al-Khuzai. Kita ada sebut itu adik-beradik yang kita namakan sebagai adik-beradik Ani. Istilah itu lah kan. Dengan Hafsah lah, dan mak dia tu kahwin dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana mak dia sebelum berkahwin dengan Sayyidina Umar tu, dia dah kahwin dengan lelaki lain sebelum tu namanya Wahab. Jadi dapat anak lah nama Harisah. Kemudian dia kahwin dengan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni ada pula anak namanya Hafsah kan. Jadi dia adik-beradik tapi bukan, tak ada kaitan darah lah sebab dia tu daripada bapa yang bukan Sayyidina Umar, bapa yang dulu kan. Tapi mak dia sama lah. Jadi kira dengan Hafsah ni mak tiri Hafsah lah, mak dia tu kan. Lepas tu kita ada sebut seorang lagi sahabat iaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah ataupun nama dia adalah Al-Haris bin Ar-Rib'i Al-Ansari. Lepas tu kita ada sebut kupas beberapa hukum yang kita dah bincang. Kalau kita tengok dalam kitab kita tu, dalam nota nak bagi tu kan, dalam kitab tu Imam Abu Daud dia buat tajuk Babu Karahiyati Madhid Zakar Bil Yamini Fil Istibra'. Dia sebut bab berkenaan dengan makruh pegang zakar, pegang kemaluan dengan tangan kanan semasa kita istibra'. Maksudnya kita nak istinja Jadi di sini kita ada sebut beberapa hukum, iaitu makruh kita pegang zakar menggunakan tangan kanan semasa kita qada hajat. Cuma kita ada sebut khilaf dalam kalangan ulama, apakah khusus untuk qada hajat je ataupun semua. Kita ada sebut pandangan Imam Al-Bukhari, dia kata khusus untuk qada hajat sahaja. Selain daripada itu tak termasuk lah. Tapi pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dia kata semua keadaan itu kita dah sebut dah itu. Yang isu ni bukan pegang zakar tu isunya adalah pegang zakar menggunakan tangan kanan. Itu isu dia. Kena clear tu, kalau pegang tangan kiri tak termasuk lah. Dan kita cerita ni tangan kanan tu itu dia punya point dia. Lepas tu kita ada sebut tentang istinja menggunakan tangan kanan. Lepas tu kita ada sebut tentang minum air menggunakan satu nafas. Lepas tu kita ada sambung sikit perbincangan berkenaan dengan batal wuduk pegang kemaluan. Dan kita ada sebut khilaf dalam kalangan ulama yang mengatakan pegang zakar menggunakan tapak tangan itu batal wuduk. Ini mazhab kita lah, Syafi'i rahimahullah. Lepas tu kita ada sebut juga berkenaan dengan pegang kemaluan wanita. Wanita tu pegang kemaluan dia sendiri. Kita pun dah sebut khilaf dia. Dan kita ada sebut dalam hadis yang ke-32 berkenaan dengan Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila makan, minum dan pakai pakaian dimulakan dengan bahagian kanan terlebih dahulu Itu yang kita dah bincang lah dalam rancangan kita yang minggu lepas InsyaAllah. Pada malam ni insyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-33 Kita minta Ustaz Musa baca sanad dan matan. Sila Ustaz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
Al-Imam Al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ad Al-Azdi As-Sijistani. Haddatsana Abu Tawbah Rabi' bin Nafi'. Haddatsani Isa bin Yunus an ibni Abi Arubah an Abi Ma'shar an Ibrahim an Aisyah qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhuwihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Haddatsana Muhammad bin al-Hatim bin Bazir. Haddatsana Bazi'in. Haddatsana Abdul Wahhab bin Atha an Sa'id an Abi Ma'shar an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na. Okey, tajuk ni sebenarnya kita tak masih lagi dalam tajuk yang lepas iaitu dalam tajuk berkenaan dengan makruh kita pegang zakat dengan tangan kanan semasa kita qada hajat. Kita sebenarnya hadis tu dalam tajuk yang pas lagi lah. Okey, hadis ni kalau kita tengok daripada sudut sanad, mungkin anda cerita sedikit dulu Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi', itu guru Imam Abu Daud dan juga guru Imam Al-Bukhari sahih tak ada apa pun. Dia ni adalah orang Halab. Halab ni maksudnya orang Syria, orang Syam. Halab cuma dia sempat duduk dekat Kufah. Dia pernah berpindah ke Kufah dan dia pernah pergi ke Turki. Sampai ke Turki Pak Haji ni jalan dia ni nama Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi'ah. Dia ni Imam Abu Daud belajar dengan dia dan juga Imam Bukhari pun belajar dengan dia. Maksudnya antara murid dia yang popular ni Imam Bukhari dengan Imam Abu Daud lah. Lepas tu dia ni ambil hadis daripada Isa bin Yunus. Ini orang Kufah. Ini Imam Kufah, jadi sahih, tak ada masalah apa pun. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, semualah 6 orang Imam hadis tu belajar daripada dia dan mengambil hadis daripada dia. Yang kemudiannya Ibnu Abi Arubah. Nama penuh dia Sa'id disebut Ibnu Abi Arubah, anak kepada Abu Arubah. Sebenarnya nama dia tu Sa'id. Dia tak berubah nama bapa dia. Nama dia dia berubah nama bapa dia jadi Sa'id bin Abi Arubah tu nama penuh dia. Cuma dia ni sedikit ada problem sikit problem dia. Dia ni orang tuduh dia bermazhab Qadariyah. Orang tuduh dia ni bermazhab Qadariyah. Dia kadang-kadang ada ulama hadis ni yang imam-imam hadis ambil juga, walaupun dia ni orang Syiah. Kadang-kadang ambil juga dia ni orang Qadariyah. Kadang-kadang ambil dia tu orang Jabariyah. Kita tahu kan ada akidah Qadariyah, Jabariyah, Syiah tu kita tahu betul lah. Qadariyah ni semua perkara tu kita punya kudrat, tak terikat dengan Allah Ta'ala. Satu lagi Jabariyah. Jabariyah ni semua perkara tu Allah Ta'ala, tak ada kat dengan kita. Ada lagu tu kan. Dia percaya semua perkara ni Allah Ta'ala tentukan. Jadi kita dekat dunia ni tak ada apa-apa tak apa kan? Tapi di satu lagi Qadariyah, tak ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua atas kedrat kita. Ada orang kepercayaan macam itulah. Jadi antara orang yang ada kepercayaan sebegitu ni namanya Sa'id bin Abi Arubah nama dia. Dia ni. Cuma ada orang kritik boleh terima ke tidak riwayat dia. Tetapi yang menariknya bila kita tengok Imam Bukhari pun terima riwayat dia. Jadi secara dasarnya hadis dia tidak jadi masalah lah, sebab diterima oleh Imam Al-Bukhari. Okey. Yang seterusnya Sa'id bin Abi Arubah dia ambil hadis daripada Abu Ma'shar. Abi Ma'shar nama dia Ziyad bin Kulayb. Nama dia Abu Ma'shar tu bukan nama dia, gelaran dia. Dan dia ni sahih. Imam Bukhari sahaja tak ambil hadis daripada dia. Yang lain semua ambil daripada dia. Begitu. Tak tahulah kenapa Imam Bukhari tak ambil lah. Tapi kalau Imam Muslim ambil riwayat dia. Kemudian dia ni ambil daripada Ibrahim. Siapa Ibrahim ni? Kita bisa dengar tak orang nama Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim An-Nakhai. Kita hanya kenal Ustaz Nakhai. Kan? Ibrahim An-Nakhai. Ini seorang ulama hebat pada zaman dahulu, zaman tabi'in dahulu. Ibrahim An-Nakhai. Sebenarnya Ibrahim An-Nakhai ini nama penuhnya Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai. An-Nakhai ini nama etnik Arab daripada Yaman. Di Arab ni jadi etnik yang pelbagai. Salah satu ada etnik An-Nakha, dia panggil. Itu daripada Yaman
Jadi disebabkan dia asal daripada sana, orang panggil dia Ibrahim An-Nakhai. Itu asal dia lah. Ibrahim An-Nakhai ni dalam hadis ni dia ambil daripada Aisyah. Yang ni diragui. Diragui ya. Kenapa? Sebab Ibrahim An-Nakhai ni dia dilahirkan pada 47 Hijriah. Dia dilahirkan. Dia ambil dalam hadis ni kan dia ambil daripada Aisyah. Jadi Aisyah tu meninggal tahun 58 Hijriah. Kalaulah sekiranya Aisyah meninggal 58 Hijriah dan dia tu pula dilahirkan pada 47 Hijriah, masa Aisyah meninggal umur dia berapa tu? 9. Betul, 9. Jadi kalau sekiranya umur dia 9 tahun, sekiranya 9 tahun, memungkinkan tak dia faham apa yang Aisyah cerita hadis? Budak 9 tahun ni faham kalau kita syarah ilmu dia. Nampak kan? Jadi di situ tu menyebabkan lahir kritikan dalam kalangan ulama, hadis ni sahih ke tak sahih? Kita punya live tak dengar. Live tak dengar? Ana tak tahu CD sebab apa tu. Ada punya handphone ada masalah. Ini itu. Tak tahu Ana masalah ni kot. Ana masalah handphone Ana kot. Tak apalah kalau Ana layan ni tak kuliah kita ni. Ni ada rakaman. Ada rakaman tak apalah. Okey, tak apa. Jadi Ana apa ni siapa ni? Ibrahim An-Nakhai. Bila dikatakan dia ambil hadis daripada Aisyah, timbul persoalan. Semasa Aisyah radhiyallahu anha meninggal, umur dia baru 9 tahun kan? Okey, timbul persoalan. Haji cakap Imam Syafi'i boleh hafal 8 tahun? Timbullah satu soalan kan? Okeylah, kita katalah dia faham contoh. Tapi bangkit pula satu soalan, dia dilahirkan di mana? Aisyah duduk kat mana? Nampak? Dia ni dilahirkan di Kufah. Maka timbul pula satu persoalan. Aisyah radhiyallahu anha pernah sampai kat Kufah tak? Itu yang ibu isu tu. Jadi bila dikaji, tidak ada satu sejarah pun Aisyah pernah sampai dekat Kufah. Lepas tu yang kata perang Jamal tu, perang Jamal tu kan, pertemuan di antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah. Itu di mana tu? Itu di Basrah. Di Basrah, bukan di Kufah. Okey. Jadi di situ kita akan nampak bahawasanya yang dikatakan pertemuan itu diragukan. Pertemuan di antara Ibrahim An-Nakhai dengan Aisyah itu diragui. Betul kan? Kata anda okeylah umur 8 tahun mungkin dia boleh faham contohlah. Tapi kalau sekiranya umur 8 tahun itu tarikh mati, kemungkinan dia dengar lebih awal daripada itu. Betul tak? Bila kita selidik, rupa-rupanya memang ada pertemuan di antara Ibrahim An-Nakhai dengan Aisyah. Pernah berlaku pertemuan. Pertemuan tu bila? Pertemuan itu semasa di Mekah. Semasa di Mekah. Jadi bila kita teliti balik, kita cek balik, Aisyah radhiyallahu anha ni, Aisyah isteri Nabi SAW ni, dia ni masa perang Jamal itu berlaku tahun 38 Hijriah. Perang Jamal, perang antara Aisyah dengan Ali bin Abi Talib itu berlaku pada tahun 38 Hijriah bersetu. Kalau 38 Hijriah, maksudnya ketika itu umur Ibrahim An-Nakhai berapa? Itu soalan kan? Masa ni lagi awal lah. Betul kan? Lagi awal. Mungkin masa tu kita boleh katalah mungkin pertemuan tu berlaku ketika itu umur Ibrahim An-Nakhai mungkin 5 tahun. Mungkin 4 tahun. Betul tak? Jadi bila orang kata pernah bertemu, tapi kalau umur 4 tahun 3 tahun dia tak faham ilmu lagi, maka disitulah ulama hadis simpulkan hadis yang kita baca ni sebagai dhaif. Faham Dia nampak tak poin dia? Jadi faham Jadi hadis ni kalau kita tengok cerita Ibrahim An-Nakhai, okey, tak ada apa pun. Perawi semua okey. Sahih. Dia sebut ni sahih, dia ni sahih. Buku Imam Abu Daud sahih. Betul kan? Abu Taubah sahih, Isa bin Yunus sahih. Ibnu Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah. Di situ kita ada kritikan, tapi secara dasarnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Maka boleh terima lagi. Betul kan?
Lepas tu kita tengok Abu Ma'syar pun okey juga. Lepas tu kita tengok Ibrahim, okey juga. Betul kan? Aisyah okey. Rupa-rupanya daripada sudut perawi tak ada masalah. Tetapi yang timbul masalahnya, sanad itu terputus. Betul? Sanad itu terputus. Ingat tak anak ada cerita itu, nak tentukan satu sahih ataupun tidak, 5 perkara yang kita kena ingat. Yang pertama, sanad bersambung. Yang kedua, perawi yang adalah adil, dosa kecil tak buat, dosa besar tak buat, maruah diri terjaga. 3 perkara itulah. Yang ketiga adalah dia mesti bobek, ingatan dia kuat ataupun catatan dia terjaga. Yang keempat, dia mesti syaz, tidak syaz. Maksudnya kalau ada hadis sahih bertemu dengan hadis lebih sahih, yang sahih itu syaz, tidak boleh dibuat hujah. Betul kan? Lepas tu ada lagi ilat. Ilat tu anda dah sebut dalam kuliah yang lepas. Orang-orang tertentu dia didapati cacat pada hadis. Okey? Jadi kat sini ni kita cerita perawi tu adil ke tidak adil pada semua perawi ni. Semua adil. Dhabit, semua dhabit. Betul kan? Rupa-rupa problem dia kat mana? Pada yang pertama, tajuk yang pertama, terputus sanad. Betul? Puan dia pada terputus sanad. Maka kita simpulkan hadis ni sebagai dhaif. Boleh faham? Faham Okey. Boleh? Macam tu? Boleh Okey. Walau bagaimanapun, nanti kita akan detailkan dekat mana hadis ini dikuatkan, dekat mana yang tidak dikuatkan. Kita detailkan Bila kita tengok pada matan hadis, dalam hadis ni kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Itu hadis kan? Kata Aisyah. Ingat ini kata Aisyah, bukan kata Nabi. Anda dah sebut ada satu benda tu Nabi Muhammad cakap. Ada pula satu lagi sahabat Nabi tengok, dia pun cerita perbuatan Nabi. Nabi berjalan lah apalah. Ada yang ketiga, sahabat Nabi tengok, lepas tu dia buat kesimpulan sendiri. Betul? Macam contoh, anak kuliah kat sini, orang cerita yang anak kuliah kat sini, itu okey lah. Tapi ada satu lagi, orang tengok anak, dia tafsirkan anak. Sama. Lain Jadi dalam cerita Hafsah hari itu, kita cerita Hafsah hari itu, Hafsah dia kata Nabi SAW ni, dia menjadikan tangan kanan dia untuk makan, minum, pakai pakaian. Dan selain daripada itu, dia guna tangan kiri. Selain daripada 3 perkara. Sebenarnya ini Hafsah dia menceritakan perbuatan Nabi ke, ataupun dia dah buat kesimpulan dia pun cakap hari kita. Nampak? Yang sama beza. Lain tau. Sebab bila telah disimpulkan, itu kita punya tafsiran. Betul tak? Jadi bila sebut tafsiran, itu tak boleh kata wahyu lagi. Tak boleh kata. Yang wahyu ni bila orang tengok Nabi berjalan, kata Nabi Muhammad berjalan, itu wahyu. Faham? Tapi kalau kita tengok Nabi, kita tafsirkan Nabi, itu bukan wahyu. Itu tafsiran kita. Betul? Jadi tak ada sama di antara wahyu dan tafsiran sahabat terhadap Nabi. Dia dua benda yang berbeza. Jadi bila kita cerita itu, dalam hadis yang lepas, Hafsah dia cerita Nabi Muhammad ni makan, minum, pakai pakaian, mulakan yang kanan. Selain daripada itu, semua yang kiri. Jadi kita fikir, betul ke? Betul? Betul ke? Bukankah Nabi Muhammad dalam kes-kes yang lain, dia mulakan juga yang kanan? Antaranya sikat rambut. Kan Nabi Muhammad kan dia belah tengah. Betul kan? Jadi Nabi Muhammad bila dia sikat rambut, dia mulakan yang kanan. Itu dalam hadis ada sebut, Bukhari ada sebut, Muslim ada sebut. Antara juga Nabi Muhammad SAW dia pakai kasut, dia mulakan yang kanan. Apa lagi? Nabi Muhammad SAW masuk masjid, dia mulakan yang kanan. Maksudnya tidak terbatas pada 3. Betul? Betul? Tiba-tiba kita baca cerita hadis lepas, Hafsah, dia kata Nabi Muhammad mulakan yang kanan, 3 yang disebut. Makan, minum, dan satu lagi adalah pakai pakaian. Lepas tu dia sebut pula, selain daripada itu, semua bahagian kiri. Nampak? Jadi situ ada problem tak? Ada problem. Kenapa problem? Rupa-rupa itu bukan apa yang Hafsah tengok dan dia cerita apa yang dia tengok, tapi dia dah tafsirkan apa yang dia tengok Nabi SAW. Faham? Dia faham beza tu? Sebab itu yang sebut itu dia adalah marfu' lafzan
mauquf ma'nan. Itu istilah hadis lah. Ingat tak apa yang istilah tu tak apa. Kita dengar bagi dengar dulu, lama-lama dia akan faham Boleh insya-Allah. Okey, bila kita tengok dalam hadis Aisyah ni pula. Ini hadis Aisyah ni. Dalam hadis Aisyah, Aisyah kata, "Kana yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna." Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahagian kanan Nabi gunakan lituhurihi, untuk bersuci. Tengok dah tambah dah bersuci. Betul? Yang Hafsah kita dah sebut tak bersuci? Tak ada. Dia sebut kat sini bersuci. Bersuci belah kanan. Lepas tu ta'am ni makan. Makan ada tak dalam hadis Hafsah itu? Ada kan? Wa kana yadu al-yusra, adapun tangan kiri. Tangan kiri. Li khalaihi, dia sebut secara khusus untuk qada hajat. Dia sebut secara khusus untuk qada hajat. Tapi dalam hadis Hafsah dia sebut umum tau. Kiri, tangan kiri tu umum sangat disebut. Betul kan? Tapi dalam ini dia telah khususkan dalam hal melibatkan kepada qada hajat, satu. Yang kedua, wa makana min adha, apapun pun perkara yang melibatkan kotor, Nabi Muhammad gunakan yang kiri dalam cerita Aisyah. Nampak Jadi kalau kita fikir, maksudnya hadis Aisyah kita dah sebut tadi dhaif kan? Dhaif, hadis ni dhaif kan? Jadi walaupun dhaif hadis ni, Ustaz Muslim tadi dia ajak baca hadis yang ke-24 tadi. Puasan. Dalam hadis tu kita tengok sanad, haddatsana Muhammad bin Hatim bin Bazi'. Tengok hadis dia, tengok sanad. Muhammad bin Hatim bin Buzaid. Kan? Ada punya nuskah baca Buzaid, ada satu lagi nuskah baca Bazi'. Dia ada baca dengan Bazi', ada baca dengan Buzaid dengan isim tasghir Isim tasghir ni dia Ustaz Musa dia faham. Ni orang Madinah dia faham Dia ada baca dengan Bazi', dia ada baca dengan Buzaid. Okey. Okey, ini sahih, tak ada apa pun. Lepas tu haddatsana, yang mana Muhammad bin Hatim ni dia belajar daripada Abdul Wahab bin Atha. Okey. Abdul Wahab bin Atha ni pun dia ni hasan lah. Dia tak kuat sangat, dia ada problem, ada kritikan orang juga terhadap dia. Lepas tu dia ni pula ambil hadis daripada Sa'id. Tengok dia buku Sa'id kat situ. Sa'id ni, Sa'id mana ni? Sa'id bin Abi Arubah. Cuba kita tengok sanad yang awal tadi, dia guna Ibnu Arubah. Pasal dia sebut nama pula. Ini masalah Kalau orang tak belajar, dia tak tahu orang lain kot, pada orang sama je. Sekali dia bubuh nama dia, sekali dia bubuh nama bapak dia je. Kan? Okey, tak apa lagi. Okey, kita dah cerita dah berkenaan dengan Sa'id ni. Okey, tak ada masalah. Dia ambil daripada Ibrahim. Tengok Ibrahim. Betul? Ibrahim An-Nakhai kan? Lepas tu Ibrahim tu pula dia ambil daripada Al-Aswad. Yang atas dia ambil daripada Aisyah, betul? Tapi yang ni dia tak ambil daripada Aisyah, dia ambil daripada Al-Aswad. Al-Aswad baru ambil hadis daripada Aisyah. Kau sadar? Maksudnya Aswad itu telah ditinggalkan. Betul kan? Dalam sanad pertama tadi Aswad tu dah tak ada. Tapi yang ni dia bubuh Aswad. Tapi kata dia an Aisyah, daripada Aisyah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima'nahu, makna dia sama. Maksudnya hadis ni sama je, cuma sanad dua beza. Sanad yang pertama dhaif, sanad kedua ni adalah sahih. Faham? Boleh faham Jadi maksudnya kandungan cerita tadi tu yang kita kata dhaif tu sahih juga lah rupanya. Faham? Boleh faham Jadi maksudnya segi sanad, walaupun yang pertama tadi dhaif, tetapi ada sanad yang kedua yang sanad dia sahih. Boleh faham? Jadi maksudnya yang Aisyah cerita tu boleh pakai, tak masalah pun. Boleh insyaAllah? Boleh? Okey. Okey. Tak ada apa bab apa dia punya syarah matan dia, fiqh dia, itu kita dah kupas panjang lebar dalam jangan kita sebelum ni menggunakan bahagian kanan. Okey, kita masuk bab yang ke-19. Sila Ustaz Musa. Tafadhal. Babul istitari fil khala. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استنجر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل
fama takhallada falyalfidh wa ma laka bilisanihi falyabtadi'. Man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja wa man atala gha'ita falyastatir fa in lam yajid illa ay yajma'a kathiban min ramalin falyastadbiru fa inna asy-syaitana yal'abu bi maqa'idi bani adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja. Qala Abu Dawud rawahu Abu Asim an-Tawri qala Husain al-Himyari. Ya, betul. Rawahu Abdul Malik bin Sabbah an-Thawri qala Abu Sa'id qala Abu Sa'id al-Khair. Qala Abu Sa'id al-Khair. Ya, ada tapi ya. Dari sini ada Abu Daud disebut qala Abu Daud Abu Sa'id al-Khair huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Yang Syekh Syuaib ni Tadi. Okey, right. Hadis ni tajuk dia adalah babu al-istitar fil khala. Bab pada menjelaskan tentang kita bertutup semasa kita duduk dalam kandas. Semasa kita buang air tu kita kena bertutup. Maksudnya jangan kita buka-buka, jangan sampai orang nampak lah. Itu dia punya hadis ni. Hadis ni kita tengok daripada sudut perawi dia. Okey, hadis ni Ibrahim bin Musa Ar-Razi. Dia ni guru Imam Bukhari juga dan juga guru Imam Muslim. Imam Muslim dan Imam Bukhari belajar dengan dia. Sahih, tak ada apa pun. Dia ni orang Turkmenistan. Betul bacaan Turkmenistan. Baca macam mana tu? Kalau sebutan Arab Turkmenistan atau sebutan Arab lah, kita sebut macam mana. Dia asal orang sana, dia bukan orang Arab Pak Haji ni Ibrahim bin Musa Ar-Razi ni, dia bukan orang Arab Kemudian dia ni belajar daripada Isa bin Yunus. Isa bin Yunus ini orang sahih, tak ada apa. Itu ada disebut hari itu ada seorang perawi yang bernama Israel. Ingat sebab anda ingat disebut tu Haji kenapa? Itu orang nama Israel rupanya ada ingat kita ada baca gitu masa kita kupas hadis yang ke-berapa itu hadis yang ke-30. Cuba tengok hadis ke-30 kita ada sebut nama Israel. Israel tu abang dia, ini adik dia. Tu adik dia Isa bin Yunus, dia adik-beradik dengan Israel bin Yunus. Itu adik-beradik dia. Ingat kalau kita buka hadis 30 kita ada jumpa nama Israel. Hari tu kita ada bincang itu hadis pasal keluar daripada tandas. Kita baca Ghufranah. Ingat hadis tu? Hadis tu lah. Kita ada jumpa seorang perawi nama Israel. Itu adik-beradik dia lah, Isa bin Yunus ni. Jadi dilahirkan di Kufah tapi mati dekat Syria. Orang dulu ni mengaji dia dilahirkan tempat lain, dia berjalan cari ilmu mati tempat lain. Dia orang dulu lah Isa bin Yunus nama dia. Tak ada tempat kita pun ada. Orang Melaka pergi mengaji UIA, duduk Kuala Lumpur, last kali mati kat Kuala Lumpur. Okey, lepas tu Isa bin Yunus ni pula dia ambil hadis daripada Thawr. Thawr ni nama benarnya Thawr bin Yazid bin Ziyad Al-Kila'i. Thawr bin Yazid bin Ziyad. Tengok, Yazid bin Ziyad Al-Kila'i. Ziyad tu sahabat Nabi. Atuk dia pula. Maksudnya dia ni cucu sahabat. Dan dia ni pula, atuk dia ni pula pernah terlibat dalam perang Siffin dan mati dalam perang Siffin. Atuk dia. Dan perang Siffin tu dia tu atuk dia berpihak kepada Muawiyah. Tidak berpihak pada Ali. Jadi bila dia ni disebut nama Ali, dia cukup menyampah nama Ali. Ni perawi ni. So ni kalau sebut nama Ali, dia kata inilah orang punca kematian atuk aku. Dia ulang sangat. Dia dendam lah dia dendam. Maka disebabkan itu ada orang ni kritik dia. Imam Malik antara ulama tak nak terima riwayat dia. Dia kata dia ada problem dia. Boleh kutuk Ali ni masalah orang ni. Sebab kutuk Ali sahabat Nabi kan. Jadi ini problem dia. Thawr bin Yazid bin Ziyad Al-Kila'i. Tapi dalam hadis ni bila kita semak sahih. Diterima oleh Imam Abu Dawud dan juga diterima oleh Imam Al-Bukhari. Jadi secara dasarnya tidak mencacatkan status hadis ni. Cuma anda sebut tadi hanya maklumat tentang diri dia.
yang Imam Malik tak nak terima sebab dia ni tak setuju dengan Ali. Dalam kes atuk dia dulu terlibat perang Siffin, berpihak pada Muawiyah dan terbunuh dalam perang Siffin. Jadi dia tak berhati, dia dendam lah, kan? Gitu. Biasalah tu. Nampak macam mana kan? Orang dulu perang. Kemudian Thawr ni dia ambil hadis daripada Husain Al-Hubrani. Husain Al-Hubrani Hubrani sebenarnya nama kabilah. Hubrani nama kabilah Arab dekat Yaman. Jadi digelar sebagai Hubrani. Dia ni dan dia ni majhul, orang tak kenal. Kemudian dia ambil hadis Al-Husain ni pula dia ambil hadis daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id ni Abu Sa'id Al-Hubrani juga, satu keturunan daripada satu tempat. Pun majhul juga, pun tak kenal. Jadi bermaksud ada dua dhaif kat sini. Betul tak? Ada dua dhaif dekat sini. Ustaz, Abu Sa'id tu boleh baca dulu. Syekh Sa'id bin Tahqiq Abu Sa'id. Abu Sa'id. Nanti anak akan cerita panjang lebar. Ada cerita dia lagi Abu Sa'id Al-Hubrani. Kalau nama penuh dia Abu Sa'id Al-Hubrani Al-Himyari. Itu yang penuh dah. Okay? Nanti akan cerita lah kenapa dibaca dengan Abu Sa'id tu macam mana pula kan. Nanti kita akan cerita. Baik. Jadi Abu Sa'id Al-Hubrani Al-Himyari ini pun majhul, orang tak kenal dia. Lepas tu Abu Sa'id ni dalam hadis ni dia kata dia ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kenal lah. Kan kita dah cerita banyak lebar dah Abu Hurairah sebelum ni kan. Jadi bila kita tengok daripada sudut sanad, hadis ni kira dia macam mana? Dhaif. Hadis ni dikira sebagai dhaif, lemah. Jadi kalau lemah, boleh tak kita nak buat hujah? Tak boleh. Tak boleh Anda sebut secara dasar tak boleh. Nanti kita akan sebut part mana yang boleh buat hujah, part mana tak boleh buat hujah. Nanti akan cerita balik. Okey, kalau kita tengok Abu Daud, kita langkah terus daripada matan, kita tengok apa kata Imam Abu Daud tu kan. Abu Daud kata diriwayatkan oleh Abu Asim dalam riwayat kitab lain ni. Abu Daud ni dia pergi sebut, dia kata Abu Asim ada riwayatkan hadis yang mana Husain Al-Himyari mengambil sorry. Qala Abu Daud meriwayatkan akannya oleh Imam Abu Asim. Abu Asim dia ambil hadis daripada Thawr. Thawr tadi ada dalam sanad tadi kan. Thawr itu pula berkata Husain Al-Himyari. Itu sanad yang berbeza daripada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud dia bawa pula warawahu dalam riwayat yang kedua. Tak apa, kita cerita sanad dulu. Ni ada yang faham, ada yang tak faham. Abdul Malik bin As-Sabbah dia ambil hadis daripada Thawr. Thawr sama, betul tak? Thawr sama. Lepas tu qala Abu Daud, kata Abu Daud, tengok Abu Sa'id Al-Khair. Dia sebut Abu Sa'id Al-Khair. Dekat atas tadi dia sebut tak Abu Sa'id Al-Khair? Tak ada, buah Abu Sa'id dia, betul kan? Dia hanya sebut Abu Sa'id je, dia tak sebut Al-Khair. Tapi bila Abu Daud dia semak, dia kata Abu Sa'id ni, yang kita sebut Abu Sa'id kat sini ni, dalam riwayat yang lain ada sebut Abu Sa'id Al-Khair. Abu Daud kata Abu Sa'id Al-Khair itu sahabat. Abu Sa'id Al-Khair itu adalah sahabat Nabi. Itu Abu Daud kata. Qala Abu Daud Abu Sa'id Al-Khair huwa min ashabin Nabi. Dia salah seorang sahabat Nabi. Lepas tu Abu Sa'id yang mula-mula tu siapa dia? Apakah itu sahabat Nabi? Bukan. Itu adalah Abu Sa'id Al-Hubrani Al-Himyari. Maksudnya apa dia? Abu Daud nak bagi tahu ada orang lain, dia buat mari riwayat yang lain, dia sebut Abu Sa'id Al-Khair. Dia nak bagi tahu orang tu salah sebenarnya. Boleh faham? Abu Daud macam nak bagi tahu, kalau kamu baca kitab hadis yang lain, tiba-tiba ada jumpa hadis yang sama, sanad disebut Abu Sa'id Al-Khair, yang tu salah, sanad tu salah. Dia nak bagi tahu itu salah sebenarnya. Sebab kalau kata Abu Sa'id Al-Khair itu sahabat Nabi, yang sebenarnya dalam sanad ni adalah Abu Sa'id Al-Hubrani. Faham? Boleh faham kan? Jadi maksudnya kalau kau sebut Abu Sa'id Al-Khair, macam sahih pula hadis ni. Tak, dhaif. Macam tu, faham? Tak. Boleh faham kan? Jadi kalau orang belajar hadis betul-betul dia akan nampak, dia boleh detect ni ada problem ni. Macam Imam Abu Daud dia detect lah. Dan sebenarnya memang ada sungguh hadis yang kata Abu Sa'id Al-Khair, iaitu Imam Ibn Majah. Jadi kesimpulannya hadis ni dikira sebagai dhaif. Boleh faham kan? Hadis ni dhaif. Wa bagilah sanad macam mana pun dhaif berlaku. Dan tidak boleh dikuatkan sanad dia. Punya madar dia company kat mana? Madar? Di Madar. Sa'id dia.
Abu Sa'id. Semua balik situ. Pada situ. Sebab di sini ada dua problem tadi kita ada sebut. Problem ni yang pertama Husain Khabrani, yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khabrani. Nampak dua. Nampak Jadi kat situ dia punya problem. Jadi bila dua lemah, dhaif, jadi kita nak cari point untuk nak mensahihkan hadis ni memang tak ada. Tak ada. Semua jalan di situ. Semua mari di situ belaka. Makanya hadis ni dikira sebagai dhaif. Boleh Okey, kita tengok matan. Sanad selesai dah. Dah cukup sanad. Jangan pergi pada kau sanad. Kita pergi pada matan. Ana buat satu blog untuk ni, kita punya kuliah ni semua kandungan ni ana buat dalam blog. Lepas tu ana bukan sekadar buat blog, ana hubung pula perawi tu siapa, bahas sanad, matan, semua ana tulis dalam blog tu. Lepas tu ana buat mudah, kalau kita tak tahu klik atas nama perawi, jangan pergi pada satu blog yang lain, cerita siapa dia lahir kat mana, ana buat belaka dah. Pergi buka blog anda tu, kalau tak apa nak faham sanad, cuba baca balik kat situ Senang anda buat memudahkan kepada kita anda buat tu pun untuk memudahkan kepada kita lah. Takut-takut ada orang tak faham, macam mana ustaz ni tak ingat miss maklumat Cuba pergi buka blog anda buat tu. Anda dah buat dah Blog anda tu nama Wanji dan Tolak Abi Daud. Blog anda buat dua. Satu blog Sunan Abi Daud, satu lagi Syarah Muslim. Anda buat dua blog Wanji Tolak Tolak Wanji Tolak sambung lah. Nanti aku tulis. Nanti banyak. Nanti tulis. Tak, itu ada share dah dalam WhatsApp group tu. Tak apa, nanti anda tulis nanti mana. Nanti kalau kita miss maklumat, kita buka blog tu. Cuba tengok kat situ. Anda kupas siap dah. Okey. Dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW kata, ingat hadis dhaif kena ulang banyak kali. Hadis dhaif. Hadis dhaif Hadis dhaif ni dia tak boleh kita sandarkan pada Nabi, tak boleh. Boleh faham Kena clear awal, anda ulang banyak kali. Apabila kita sebut hadis dhaif, jangan sekali-kali kita sandarkan kepada Nabi. Sebab hadis dhaif. Boleh faham Tapi kalau nak buat hujah, yang tu boleh. Nak buat hujah, itu boleh. Kenapa boleh? Sebab mungkin kandungan dia itu ada disebut dalam hadis yang lain. Boleh faham? Faham Tapi nak kata Nabi, tak boleh. Kita baca dalam hadis ni, dia kata daripada Nabi SAW. Qala, Nabi berkata. Hadis dhaif ada sebut maksudnya, ya, dia kata, Nabi kata. Tapi boleh tak kita kata Nabi kata? Tak boleh. Boleh faham Clear dulu Hadis dhaif. Apa? Anda guna istilah konon yang Nabi kata. Itu lebih selamat. Ruwiyah. Kita guna istilah kononnya Nabi berkata. Dia nampak selamat sikit, betul kan? Istilah orang Melayu konon lah. Kononnya Nabi kata, man iqta'ala falyutir. Barang siapa yang pakai celak, maka gunalah bilangan yang ganjil. Siapa yang pakai celak, gunalah bilangan yang ganjil. Maksudnya nak pakai celak tu 3 kali ke, sekali ke, 3 kali ke, 5 kali ke, rebat je lah, bedal je lah. Yang penting ganjil Lepas tu, man fa'ala faqad ahsana. Siapa yang buat sungguh pakai celak dengan 3 kali, itu bagus. Itu bagus. Dia kalau belajar Pakistan, Maulana Pakistan, cerita ni Tuk Wana lah. Tuk Wana, dia kalau nak mengajar, dia dah cek, rupa-rupa hari ni aku nak kupas pasal celak. Hari tu dia mengajar, dia pakai celak. Tu canggih Maulana Pakistan. Kalau dia nak mengajar, hari tu dia nak jumpa hadis. Contoh, dia akan nampak, mungkin dalam 3 bulan nanti kita akan jumpa hadis cerita rambut Nabi panjang. Makanya dia akan biar rambut dia panjang. Jadi bila sampai part tu dia kata rambut panjang ni, aku tengok rambut aku. Lama style. Itu dari Pakistan. Maulana Pakistan macam tu. Kan? Ayahnya anda tak buat lah. Tidak ada pakai celak hari ni. Orang kata Ustaz Akam mana pula ni. Tapi dalam hadis ni, dalam ni dia kata, kalau Nabi Muhammad kata, barang siapa yang pakai celak, maka bilangan dia ganjil. Okey? Maksudnya sekali, 3 kali, 5 kali, rebat je lah. Yang penting ganjil Dan Nabi kata, kalau Nabi kata, barang siapa yang buat sungguh, maka itu baik. Kemudian, wamalla, siapa yang tak buat. Wamalla, barang siapa yang tak buat, maksudnya dia tak buat dengan ganjil, tetapi dia buat dengan genap 2 kali. Contohlah kan, dalam hadis dia kata, fala harash, tak ada apa-apa. Boleh pun, tak ada apa pun. Waman istajmara, siapa yang beristijmar. Istijmar ni apa Kita beristinja menggunakan batu. Itu istijmar. Kalau kita beristijmar, kita beristinja menggunakan batu, maka falyutir.
bilangan dia ganjil. Jumrah tu lah balik jumrah. Baling jumrah tu guna apa? Guna nak batu kan? Ada orang baling jumrah pakai batu yang besar? Ada? Tak ada. Jadi jumrah batu yang kecil. Istijmar, kita istinja menggunakan batu yang kecil. Faham? Itu istilah dia, istijmar. Maka Nabi kata, kononnya Nabi kata, siapa yang beristijmar, siapa yang beristinja menggunakan batu, bilangan dia ganjil. Okey? Wa man fa'ala, siapa yang buat sungguh, maksudnya dia boleh buat gunakan yang ganjil, fala haraj, tak ada apa-apa. Faqad ahsana, maka sungguhnya baik. Okey? Lepas tu dalam hadis sebut wa man la, siapa yang tak buat dengan bilangan ganjil, maksudnya kena 4 biji sebagai contoh lah kan. Kurang 3 biji tak boleh kan. Ingat kita dah cerita sebelum ni kan. Guna yang genap 4 biji, 6 biji contoh lah. Fala haraj, tak ada apa-apa pun. Kemudian dalam hadis ni kononnya Nabi kata wa man akala fama takhallala falyalfiz. Barang siapa yang makan, bila dia makan tu fama takhallala, apa-apa makanan yang lekat kepada celah-celah gigi dia, itu pun ada juga dalam hadis sebelum ni. Ni ada celah-celah dekat gigi dia tu kan, ada makanan. Lepas tu dia buang menggunakan lidah dia. Kan? Satu dia pakai kayu macam kita tu lah, apa? Conggi gigi tu kan, cungkil gigi. Kita pakai yang tu kan. Wa man akala, barang siapa yang makan, fama takhallala falyalfiz. Kalau dia mencongkil makanan yang lekat celah gigi menggunakan sesuatu, kayu atau sebagainya, falyalfiz, hendaklah dia mudah buang. Wa ma laka bilisanihi falyabtani'. Barang siapa yang makanan celah gigi itu keluar dengan sebab lidah dia pergi korek keluar, falyabtani', maka hendaklah dia telan. Ambil kau. Takkan hok tu pun Nabi cerita. Cerita kan. Tak apa ada sebut awal hadis dhaif. Hadis dhaif. Faham kan? Ingat tu. Wa man fa'ala, kononnya Nabi kata siapa yang boleh buatlah. Maksudnya kalau dia boleh congkil gigi, lepas tu dia ludah buang, ada satu lagi guna lidah, lepas tu dia telan, siapa yang buat faqad ahsana, maka bagus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Nabi cakap. Wa man la, kalau dia tak buat, dia congkil pakai kayu, lepas tu dia telan, tak ada apa-apa pun. Ataupun dia guna lidah, lepas tu dia ludah, pun tak ada masalah apa pun. Boleh faham kan? Hadis tu kan. Wa man ata al-ghaid, barang siapa yang datang untuk buang air besar. Al-ghaid maksudnya buang air besar. Falyastatir, hendaklah dia tertutup, jangan terbuka. Faham kan? Masuk tandas tu, yang ada pintu tu, yang ada pintu tu lah kau kena masuk. Ada pintu rosak, ada pintu elok, dia bedal pintu yang terbuka tu. Jangan cari tempat yang tertutup. Fa illam yajid, kalau dia tak jumpa tempat yang tertutup, carilah tempat nak buang air, tak ada tempat tertutup, tak ada. Maka dalam hadis ni kata fa illam yajid illa, kecuali ayyajma'a kathiban min ramlin, dia himpun pasir banyak sampai jadi bonggol. Kathiban min ramlin ni maksudnya himpunan pasir yang banyak sehingga jadi bonggol. Faham? Dia cari lah mana-mana, tengok pasir dihimpun dapat dibonggol, maka dia qada hajat di belakang itu. Falyastadbirhu, maka hendaklah dia berada di belakang bonggol itu. Poin dia apa jangan sampai orang nampak aurat kita. Tu poin dia. Boleh faham kan? Itu maksud dia. Fa inna syaitan, kerana sesungguhnya syaitan. Dalam hadis ni, kononnya Nabi kata sesungguhnya syaitan itu yal'abu bi maqa'idi bani Adam. Syaitan itu dia bermain-main di tempat duduk anak Adam. Di situ kita duduk, dekat situlah syaitan duduk main seronok kat situ. Nampaknya umum tu. Betul? Kalau tengok nampaknya kita duduk atas surah ni pun ada syaitan duduk main juga ni. Betul kan? Nanti kita detailkan. Anda baca belakang dulu kan. Wa man fa'ala, barang siapa yang boleh buat yang mana tu, buat bonggol pasir tu, faqad ahsana, maka itu yang terbaik. Wa man la, kalau siapa yang tak boleh buat, nak cimpur pasir tak sempat, nak keluar ni, nak pergi cimpur pasir pula tak sempat, kadang kan, fala haraj, maka itu tak mengapa. Nampak kan matan dia? Nampak matan hadis kan? Okey, kalau kita tengok dalam matan ni, sebenarnya ada yang pertama kita tengok hubungan hadis sebelum ni.
Aisyah radhiyallahu anha sebut tentang menggunakan tangan kanan dalam hal bersih. Betul? Makanya dalam hadis ni dia nak menceritakan juga ada kaitan dengan qada adat. Cuma dikaitkan dengan faktor kita perlu tertutup daripada kelihatan aurat. Tu dia poin dia. Itu hubungan hadis yang ke-33 dengan hadis 34 dengan hadis yang ke-35 yang kita bincang. Segi hubungan. Okey, kita detailkan satu persatu. Yang pertama, dalam hadis ni pengajaran dia cerita pasal pakai celak. Betul? Man iktahala falyutir. Barang siapa yang pakai celak maka hendaklah bilangan ganjil. Man fa'ala, siapa yang boleh buat maka bagus. Tapi kalau tak boleh buat tak ada apa-apa. Betul? Jadi di sini kita akan nampak cerita pakai celak. Yang pertama, hadis ni dhaif. Betul? Hadis ni dhaif. Tetapi dalam pada kita cerita dhaifnya, pakai celak itu sendiri tu boleh tak kita nak anggap sebagai sunnah? Boleh tak kata? Dah dhaif hadis ni? Jawapannya boleh. Sebab ada hadis lain yang sahih cerita Nabi pakai celak. Tu dia. Boleh faham? Jadi kalau orang guna hadis ni nak kata sunnah pakai celak, tak boleh sebab hadis ni dhaif. Tetapi kita kata segi hukum kita nak kata pakai celak tu sunnah, boleh sebab ada hadis sahih yang lain kata Nabi Muhammad pakai celak. Faham? Boleh faham Okey, satu. Yang kedua, hadis ni secara tidak langsung juga dia nak bagi tahu bahawasanya pakai celak ni boleh. Bukan sekadar sunnah, boleh. Boleh faham Kita boleh pakai dan kita pakai itu dikira sebagai sunnah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ni ada sebut kenapa pakai celak. Yang pertama Imam At-Tirmizi, dia ada sebut daripada Ibn Abbas. Nabi kata apa? Nabi SAW kata iktahilu, pakailah celak bil ithmit. Nama celak tu ithmit. Kita ni tak tahu apa benda celak ithmit ni. Nak tahu kena pergi dekat negara Arab ataupun pergi ke Pakistan. Orang sana memang rajin pakai celak. Dekat Malaysia ni jarang. Yang dulu mempopularkan pakai celak ni orang Arab. Betul kan? Ataupun orang tabligh. Orang tabligh ni dia rajin ikut sunnah Rasulullah SAW. Tapi dulu sekejap arkam pula nak kempen pakai celak. Kalau tak arkam tak pakai lah. Bahkan kalau kita pakai pun takut dipanggil sebagai arkam. Betul salah. Anak masa belajar di pondok pakai celak. Ada kawan kata arkam ke? Lah, ada cakap arkam. Jadi rupa-rupanya pakai celak itu memang sunnah Nabi SAW. Kalau boleh pakai lah. Boleh pakai. Dan yang kita cerita ni bukan merujuk orang perempuan tau, orang lelaki pun. Orang perempuan ni buat pakai celak tak? Orang lelaki kita cerita ni. Orang perempuan patah lagi lah pakai celak tu kan. Lepas tu dalam hadis Nabi Muhammad kata fa innahu yajlu al-basar. Kerana sesungguhnya apabila kita pakai celak, mata kita akan jadi cerah. Merawat mata untuk jadi cerah. Yang kedua, yunbitu asy-sya'ra, untuk melebatkan bulu mata. Tu dia punya keistimewaan pakai celak. Itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Jadi hadis ni dhaif, tapi bila tengok hadis yang sahih, pakai celak ni adalah sunnah Nabi SAW. Satu Yang kedua, pakai jenama ithmit. Tadi kita dah sebut. Banyak hadis Nabi SAW yang Nabi Muhammad SAW kata pakai celak jenama ithmit. Pakai jenama tu lah. Cari je lah. Dia macam kita pakai minyak wangi tu lah. Minyak wangi yang sunnah Nabi ni, yang Nabi suka pakai ni, bau dan head boleh ke dia. Dia pakai kasturi. Ada out kayu tu kan. Itu yang disuka dipakai oleh Nabi SAW. Yang suka pakai dia orang Arab. Orang tabligh. Ni dia punya mahal ni, motor kecil je, RM2 lebih kurang harga. Tapi ambil sikit dia letak kat baju, seminggu lekat lagi kat baju. Kita basuh baju lekat lagi bau. Anda masa berada di Pakistan, anda beli yang motor kecil tu, yang harga RM200 tu. Dalam nilai dia RM2,000 lah. Nilai Pakistan kita lebih kurang RM200. Kita ambil sikit letak, sikit je. Baju tu lekat, kita basuh lekat lagi bau. Punya kuat bau tu kan. Jadi kita akan tahu, Nabi ni dia ada jenama minyak atar yang dipakai oleh Nabi SAW. Kita tak ada. Maidin pun okey lah. Kita kan.
Ini okey ni. Kan? Mula nak sembahyang kita pun pakai Assalamualaikum baru sudah hilang. Benar je lah. Dia puannya pakai atas tu bagus. Tetapi kalau kita nak tengok macam Nabi pakai kasturi. Itu antara dia kan. Gitu. Okey, pakai celak boleh. Pakai celak tu sunnah. Tetapi dicadangkan oleh Nabi jenama dia adalah ithmit. Nama gitu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ada sebut ilbasu min thiyabikum al-bayad. Nabi kata pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Nabi ni digalakkan kepada kita pakai pakaian berwarna putih. Itu digalakkan oleh Nabi. Fa innaha min khiyari thiyabikum, kerana itulah pakaian yang paling baik. Nabi ni cukup suka orang pakai pakaian berwarna putih. Kan? Kita macam mana? Dia jawab hari ni. Orang pun sudah confused. Apa tukar mati ke Ustaz? Kan? Nabi dia suka pakai baju warna putih gitu ya. Wa kafinu fiha mautakum, sebab warna putih itulah digunakan untuk kapan orang mati di kalangan kamu. Dia baik ni sebab apa? Sebab dia dekat dengan tajuk ingat pada mati. Nampak kan? Apa lagi? Wa inna khaira akhalikum al-ismit, sebaik-baik celak yang kamu nak pakai jenama dia adalah ismit. Itu Nabi SAW sebut ismit Okey, yajlu al-basar, yang mana dia akan mencerahkan mata, wa yumbitu asy-sya'ab, dan dia boleh melebatkan kita punya bulu mata. Maksudnya dia nak bagi kita ni biar ada nampak kemas tu poin tu Di samping di situ ada satu lagi tajuk untuk rawat, untuk kesihatan itu disebut oleh dalam hadis Nabi SAW gitu. Cumanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW dia galakkan kita pakai ni sebelum kita tidur. Pakai celak ni sebelum daripada tidur. Anak bawa kat sini satu hadis. Sebenarnya hadis ni kita akan jumpa dalam Sunan Abi Daud juga, tapi akan datang lah, lambat lagi lah jumpa hadis tu. Ibn Abbas kata Nabi Muhammad SAW ni dia pakai celak pada tiap-tiap malam 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri sebelum daripada tidur. Itu Nabi SAW dengan azan. Okey, hadis ni dhaif, tetapi secara dasarnya pakai celak itu dengan bilangan ganjil itu memang sunnah. Sebab telah dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Faham gitu. Jadi kalau orang kata mana hadis tu dhaif, orang kata kat kita lah. Dia kata memanglah hadis itu dhaif, tapi hadis lain memang dia cerita pakai celak 3 kali itu sunnah. Faham? Boleh faham gitu. Okey, satu. Yang kedua dalam hadis ni dia kata man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristinja menggunakan batu, dia kena guna bilangan yang ganjil 3. Siapa yang boleh buat maka itu terbaik. Tapi kalau siapa tak boleh buat maka tak apa. Hadis ni kan kita dah cerita dalam hadis yang ke-7 hari tu. 7 hari, hadis yang ke-7 hari tu. Ingat hadis Salman Al-Farisi. Ingat kita baca cerita tentang bagaimana ada orang kafir pergi jumpa Salman Al-Farisi. Dia kata Nabi kamu ni dia ada semua perkara. Ingat cerita itu. Ada awal hadis yang ke-7, datang orang kafir jumpa dengan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Dia kata Nabi kamu ni ada semua perkara. Salman kata memang betul pun. Kata Salman. Dia pun sebutlah beberapa perkara. Antaranya Salman kata antara yang Nabi kami ajar, kalau kamu nak beristinja mesti lebih 3 biji batu semasa kita istinja menggunakan batu. Ingat? Okey. Tiba-tiba hadis ni dia kata barang siapa yang boleh menggunakan batu guna 3 biji. Siapa yang boleh buat maka baik. Kalau siapa tak boleh buat maka tak apa. Macam tak apa pula kalau kurang 3 biji. Betul? Hadis ni lah dijadikan hujah oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kita beristinja kurang 3 biji tak apa. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi lah. Tetapi Imam Syafi'i bantah sebab hadis dhaif. Hadis ni dhaif. Faham? Hadis dhaif mana boleh buat hujah kan? Jadi tak valid hujah Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kurang 3 biji menggunakan hadis ni, tak kuat. Jadi kita kembali kepada hadis yang lebih sahih, mesti 3 biji ke atas. Boleh faham? Boleh kalau orang bawa je boleh, ada hadis Nabi kata tak apa pun. Siapa yang buat yang terbaik kata Nabi. Kalau siapa yang tak buat tak ada apa-apa. Maknanya kurang 3 biji tak apalah. Hujah Abu Hanifah tu tak kuat. Sebab hadis yang dijadikan sandaran itu adalah dhaif. Hadis ni lah. Faham? Begitu. Alright. Lepas tu Nabi Muhammad dalam hadis ni kononnya Nabi kata barang siapa yang lekat makanan celah gigi
maka dia congkil menggunakan sesuatu, dia kena ludah. Betul? Kalau sekiranya makanan tu keluar disebabkan lidah dia, maka telanlah. Yang ni dhaif, ini tak boleh sandar langsung pada Nabi. Tak boleh. Ini tak boleh sandar kepada Nabi SAW. Sebab tidak ada hadis yang lain menguatkan kandungan hadis ni. Dia faham? Jadi maksudnya yang pertama tadi boleh dikuatkan, bab celak boleh dikuatkan lagi. Betul? Cerita pasal istinja makan batu, itu memang boleh dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Betul? Tapi bila sebut tentang makanan lekat celah gigi, dikeluarkan menggunakan kayu ke, menggunakan lidah ke, yang tu memang tidak boleh dikuatkan. Itu adalah dhaif. Boleh faham? Boleh faham kan? Lepas tu masalah kita nak guna kayu ataupun tidak, itu tulang pada kita lah. Kan? Ini pun nak faham juga benda ni, akal kita pun boleh faham. Betul tak? Sebenarnya secara tak langsung kita boleh faham makanan lekat celah gigi bila kita buang itu tidak boleh dianggap sebagai najis. Itu poin dia. Itu tidak boleh dianggap sebagai najis. Dia bukan najis. Kau nak telan ke, telan lah. Kalau kau rasa nak buang, buang lah. Susah apa. Cuma ada orang kata tak boleh ustaz, saya rasa geli. Itu masalah kau. Orang lain tak rasa geli, dia rasa dia okey je. Berat lah. Alright. Okey, kemudian dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW, konon Nabi kata barang siapa yang datang ke tempat buang air besar, maka hendaklah dia tertutup. Kalau sekiranya dia tak dapati sebarang tanah untuk dihimpun untuk jadi borgol, maka ketika itu kalau dia tak ada tempat tertutup, maka dihimpunlah tanah untuk dia qada hajat di belakang tanah itu. Betul kan? Dalam hadis ni dhaif. Tapi sebenarnya kandungan dia telah dikuatkan dengan hadis-hadis yang kita dah bincang sebelum ni. Betul? Boleh tengok hadis 14. Hadis ke-14 hari tu kita dah bincang. Nabi Muhammad SAW masa dia nak qada hajat, dia nak turun tu dia angkat kain. Ingat cerita anda cerita sebelum ni kan? Ada dua orang sahabat Nabi, dia tengok Nabi Muhammad SAW masa nak qada hajat. Dia kata tengok tu. Dia kencing seperti mana kencingnya perempuan. Ingat cerita? Ingat masa tu maksudnya Nabi Muhammad SAW tertutup. Satu. Lepas tu kan Nabi guna tu perisai perang, tutup. Jadi walaupun hadis ni dhaif, tapi kandungan cerita semasa kita qada hajat tertutup itu telah dikuatkan dengan hadis-hadis sahih yang lain yang kita dah bincang. Hadis 14, hadis yang ke-15 yang Nabi Muhammad SAW kata janganlah dua orang lelaki yang mana dia pergi masuk tandas dua-dua sekali. Jangan. Ingat kita cerita gitu. Itu hadis yang ke-15 hukumnya. Lepas tu kita dah cerita juga dalam hadis yang ke-22. Hadis ke-22. Jadi tiga hadis ni dia telah mengkuatkan semasa kita qada hajat, pastikan orang tak nampak kita. Faham? Jadi maksudnya dia memang dhaif. Tetapi kandungan dia telah dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Boleh faham? Boleh, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, hadis ni Nabi Muhammad, kalau Nabi kata syaitan bermain di tempat anak Adam. Fa inna syaitan yal'abu bimaqa'id bani Adam. Syaitan itu bermain-main di tempat duduk anak Adam. Jadi bila disebut, memang kita duduk ni syaitan mesti ada kat situ kan? Itu satu soalan. Hadis ni dhaif. Jadi kalau orang kata kita duduk kat mana-mana pun mesti ada syaitan. Contohlah orang tu cakap lagu tu lah. Kita tanya ustaz, kau cakap lagu tu? Nabi cakap, kata dia. Nabi cakap apa? Dia kata baca hadis ni. Contoh, Nabi sendiri kata syaitan itu akan bermain-main di tempat duduk anak Adam. Dia baca hadis ni. Boleh ke dia lah? Kita kata hadis tu dhaif. Hadis tu adalah dhaif. Yang sahih ni macam mana? Yang sahihnya, kita ingat balik hadis yang ke-6 hari tu yang kita bincang. Yang syaitan ni dia akan berderu pergi tempat kita qada hajat. Yang tu baru sahih. Boleh faham? Ingat hadis ke-6 hari tu kita dah bincang. Yang mana Nabi Muhammad SAW kata inna hadhihi al-hashush muhtadaratun fa iza ata ahadukum al-khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Ingat balik hadis tu kan? Nabi Muhammad kata syaitan ni akan berhimpun tempat kita qada hajat. Maka ketika kamu nak qada hajat, bacalah doa, ya Allah Tuhanku, aku minta berlindung dengan kau ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan. Maksudnya kalau kita sebut semua tempat syaitan ni duduk bermain-main, jawapannya tidak tepat. Kalau orang kata semua tempat kita duduk syaitan bermain-main di situ, kita bagi tahu hadis tu dhaif. Tapi kalau kamu sebut syaitan pergi berhumon tempat qada hajat, yang tu sahih. Boleh faham? Boleh faham kan?
Tu kena clear tu, hukum macam tu gitu. Okey, habis. Right, hadis yang bab yang ke-20. Boleh sambung lagi? Boleh? Boleh ni. Boleh lagi, Ustaz Muslim? Boleh, sila Ustaz. Kalau boleh kita sambung. Bab yang ke-20. Babu ma yunha anhu an yustanja bi. Haddatsana Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Bawhab. Saya rasa tak kot, panjang ni cerita ni. Kalau nak Sanad dia banyak Ustaz. Sanad dia banyak. Sanad banyak satu, syarah dia pun banyak. Syarah dia banyak. Ni sebab dia ada kaitan dengan sistem mudharabah. Nak cerita yang tu kena ambil lagi 2 jam. Nak rasa cukup lah sekat tu. Mungkin anak nak jawab apa yang Haji Rahim hantar WhatsApp kan nak pasal istighathah. Kita begini lah, InsyaAllah. Baik, sebelum anak tutup ni, kita kerja sebab ni panjang ni. Kalau anak syarah ni kena ambil lagi 2 jam ni. Sejam setengah lebih kurang nak cerita yang ni je. Cuma sebelum 2-3 hari lepas 3-4 hari lepas lah lebih kurang, Haji Rahim dia ada hantar anak satu WhatsApp video Anak tak tengok sampai habis, anak tengok sikit dia. Tapi bila tengok start perbincangan tu, anak rasa nak faham lah yang Haji Rahim masukkan, iaitu tentang sekarang ni kita dekat Malaysia ni ada satu satu fenomena. Nak kata fenomena tak juga, tapi menjadi bising-bising dalam masyarakat kita beberapa perkara. Antaranya adalah orang sekarang dah timbul isu kita nak berzikir menggunakan Allah. Betul kan? Lepas tu ada pula yang lagi radikal sikit. Dia start nak zikir bukan Allah, tapi zikirnya hu. Betul kan? Sekarang ni jadi bising. Anda tengok dalam Facebook pun bising. Hari tu Mufti Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang disebutlah pasal zikir hu ni. Itu satulah. Lepas tu yang lain tu orang jadi bising juga tentang istighathah. Istilah ni istighasah. Mungkin anda akan detailkan satu-satulah wacana kita ni kan. Yang pertamanya mungkin anda sebut dulu pasal istighasah. Istighasah ni makna dia apa sebenarnya? Mungkin kita kena tanya soalan tu dululah. Istighasah ni asal maknanya adalah kita minta bantuan dalam keadaan kita memerlukan. Itu makna istighasah. Bila kita tersepit, kita pun minta. Itu memang istighasah. Sebab kalau kita minta bukan dalam keadaan tersepit, itu doa biasa je. Betul kan? Yang biasa doa, ya Allah aku nak apa pun. Tapi kadang-kadang kita ni tersepit. Tersepit ni contoh macam kena penyakit lah, COVID contoh lah kan. Ya Allah tolonglah ya Allah, contoh lah kan. Makanya bila timbul istighasah dalam keadaan tersepit, di situ tu ada orang bangkitkan beberapa perkara-perkara menjadi wacana-wacana Islam. Sebab ada di kalangan kita, bila dia doa, dia kata arisna ya Rasulullah. Dia minta tolong dengan Rasulullah. Rasulullah kan dah wafat. Faham? Maka bangkit persoalan. Sebenarnya bila kita istighasah ni, boleh ke tak boleh? Kita buka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ni bila sebut istighasah ni, 2 perkara Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Istighasah yang disebut dalam Quran 2 perkara. Yang pertama adalah istighasah dengan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah istighasah dengan Allah Ta'ala. Jadi itu tak jadi isu. Kita minta dengan Allah, memang pesen kita minta dengan Allah Ta'ala kan. Kita boleh tahulah kalau nak bawa kat sini ayat Quran surah Al-Anfal ayat 9. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 9. Allah Ta'ala kata in tastaghithuna rabbakum, kamu minta istighasah dengan Tuhan kamu. Maksudnya istighasah dengan Allah. Itu tak jadi isu. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut istighasah dengan orang hidup. Istighasah yang ada dalam Quran adalah dengan orang hidup. Kisah itu ada diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Cuba buka lah. Anak sebut ni supaya kita senang rujuk kan. Iaitu kisah cerita tentang masa Nabi Musa AS yang dia ni duduk dekat istana Fir'aun. Lepas tu tanpa orang tahu, dia keluar pelan-pelan, dia pergi ke kota Mesir pada masa tu lah. Sekarang dia panggil Ain Syams, bukan Kahirah. Ain Syams, tempat tu sekarang panggil Ain Syams, tempat-tempat di Mesir. Jadi masa dia pergi kat situ, nak jadi cerita kan, dia telah lempang seorang budak mati. Betul tak? Ada 2, seorang budak
Kipti, seorang lagi budak Bani Israel. Bergaduh dua tu. Bila bergaduh lalu Nabi Musa AS. Betul kan? Lalu Nabi Musa tu budak Bani Israel. Nabi Musa ni Bani Israel. Fir'aun tu Kipti. Dia dua bangsa berbeza tau. Fir'aun dengan Nabi Musa tu. Nabi Musa tu bangsa Bani Israel. Fir'aun Kipti. Macam kita lah Melayu Cina. Macam tu lah kan. Dan Fir'aun tu dia raja Fir'aun tu raja. Nabi Musa tu dia anak angkat raja lah, besarkan dalam rumah Fir'aun tu kan. Jadi masa bergaduh dua tu, satu budak Kipti, satu lagi budak Bani Israel. Cumanya ada lah dibahas oleh ulama tafsir, bergaduh tu puncanya apa. Katanya budak Kipti pergi bully budak Bani Israel tu. Dan budak Kipti tu ni dalam riwayat Israeliat Israeliat yang sebut ni, Israeliat sebab takut orang kata tu sahih. Israeliat ni kita pun okey, kita tahu ambil stand. Kan kita dengar cerita Israeliat sama seperti mana kita dengar cerita Pak Pandi. Sekarang tu dia kan. Jadi dalam cerita tu Israeliat ni cerita budak Bani Israel tu dia dibuli oleh budak Kipti. Budak Kipti tu tukang masak Firaun. Ni Israeliat kan. Dia tukang masak. Jadi dia nak angkat kayu-kayu tu nak pergi kepada istana. Dia minta budak ni. Dia paksa budak Kipti ni sebab dia nak bully budak Kipti tu. Budak Kipti tu tak nak. Yang tu jadi gaduh tu. Bila gaduh tu Nabi Musa pun lalu kat situ. Bila Nabi Musa lalu kat situ tu, dia pun minta tolong daripada Nabi Musa AS. Okey? Bila minta tolong, Nabi Musa pun pergi nak laraikan jangan gaduh. Budak Kipti cakap banyak. Lempang sebiji mati terus. Oh, dia kena lempang. Kalau Gusti dia panggil apa? Smackdown. Istilah Gusti kan. Dia bagi smackdown, mati terus sama Allah. Jadi bila mati, Nabi Musa AS ni dah bimbang. Dia dah menyeru. Okey? Orang nak cakap ni, siapa bunuh? Orang nak tahu siapa yang bunuh budak Kipti itu. Sebab kejadian tu berlaku betul-betul 3 orang je ada. Jadi budak Bani Israel, Nabi Musa dah tahu kan? Betul kan? Kipti tu dah mati dah. Tapi bila orang jumpa mayat, orang tanya siapa bunuh ni, orang tak tahu. Jadi bila malam satu lagi, hari yang beberapa hari kemudian, Nabi Musa AS dia keluar, dia berjalan, dia dah tengok kanan tengok kiri berhenti. Ada tidak orang. Takut-takut orang kenal aku ke, mana tahu. Takut-takut orang cari pembunuh tu dan orang dah tahu orang tu adalah aku ke, mana tahu. Pasal tu kan. Dalam keadaan takut-takut tu, sekali lagi jumpa budak Bani Israel yang itu. Yang gaduh tu. Dia gaduh sekali lagi dengan orang lain. Ni Bani Israel lah. Bila dia bergaduh dengan budak sekali lagi, Nabi Musa nampak gaduh pula mangkuk ni. Dan mangkuk tu istilah lah. Kan? Gaduh pula dia ni. Bila bergaduh, budak ni dia nampak Nabi Musa. Dalam Quran kata fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Nampak? Fastaghatha, dia boleh istighatsah. Dia minta tolong daripada Nabi Musa AS, yang mana ia daripada kelompok Nabi Musa. Bani Israel maksudnya. Faham kan? Maksudnya dalam Quran bila sebut istighatsah hanya 2. Yang pertama istighatsah dengan Allah, satu lagi istighatsah dengan orang hidup. Faham kan? Masalah kita ni istighatsah dengan orang yang dah mati. Yang tu jadi isu. Nampak kan? Yang ni modal terbaik. Sebenarnya boleh ke istighatsah dengan orang mati ni? Orang mati ni 2 lah kategori dia. Yang pertama adalah Nabi, satu lagi adalah orang-orang soleh. Istilah dia wali Allah. Dan sebenarnya ada satu problem apabila kita dakwa orang tu wali Allah. Sebab wali Allah ni memang ada. Tetapi mana kita tahu individu itu adalah wali Allah? Itu masalah dia. Betul? Orang tadi itu wali Allah. Kita tanya balik, betul mana? Kau tahu mana orang wali Allah? Sebab kaedah ni, dalam kaedah Islam ni, la ya'rifu zal fadli illa dhaw. Itu kaedah. Tidaklah mengetahui orang itu ada kelebihan kecuali yang mengatakan orang itu ada kelebihan adalah orang yang ada kelebihan juga. Barulah ada kelebihan. Maksudnya seseorang itu boleh dikatakan sebagai wali Allah jika ada wali Allah lain kata, jadi memang wali Allah. Faham? Kalau orang tu bukan wali Allah, kita ni haprak ni kata dia tu wali Allah, belum tentu lagi kau tahu mana kau tu haprak. Faham kan? Misal contohlah Imam Syafi'i itu hebat lah, hebat. Tapi macam mana kita boleh tahu dia hebat? Apakah kita iktiraf dia hebat? Tak. Yang mula-mula mengiktiraf dia hebat tu Imam Malik. Imam Malik tu hebat dah. Boleh faham? Anda ni memang mengajar kat sini, yang kita ni bukanlah mengaji banyak sangat duduk dengan Ustaz Wati duduk ceramah.
Hebat ustaz ni, alim ustaz ni. Mu tahu mana sebab mu tu jahil. Faham tak? Tapi kalau orang alim yang dengar, dia memang alim, dia iktiraf, dia tu telah diiktiraf kealiman dia. Dia dengar, dia kata, alim. Memang alim sungguh. Boleh faham? Kalau kita orang jahil, pengiktiraf dia tu orang alim, padahal kita dia jahil, belum tentu lagi alim. Faham kan? Sebab kaedah aja, la ya'rifu zal fadli illa daw. Tidaklah mengetahui seseorang itu hebat kecuali yang mengiktiraf itulah orang hebat juga. Itu kaedah tu, kena faham kaedah tu kan? Okey. Sekarang ni ada orang tertentu di wali Allah. Wali Allah ni ada ke tidak? Ada konsep wali Allah. Wali Allah ni bukan Nabi, dia bukan Nabi, dia orang biasa. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Apa dalil? Surah Al-Kahfi pula. Ashabul Kahfi tu wali Allah lah tu. Cerita dalam Quran tu kan? Apa lagi? Kisah tentang dua orang lelaki dalam surah Al-Kahfi tu. Satu yang kufur, satu lagi yang beriman. Dua adik-beradik yang ayah dia bila mati tinggalkan pusaka harta. Itu ada dalam surah Al-Kahfi ya. Lepas tu yang abang ni dia ambil harta, dia pergi buat kebun, kaya, sombong dengan Allah. Adik ni dia ambil duit, adik infak fisabilillah. Dan adik ni dikatakan sebagai hamba wali Allah. Dua. Kisah yang ketiga melibatkan kepada Zulkarnain. Zulkarnain ramai orang kita kata Zulkarnain ni adalah Alexander the Great. Betul? Orang kata Alexander tu dia bukan agama Islam tau. Alexander tu dia bukan beragama Islam. Dia ni beragama dengan anutan dewa Yunan. Bahkan apabila dia sampai di Mesir, dia menganut dewa Amon. Dewa Amon ni agama Mesir kuno. Jadi kalau orang kata Alexander the Great itu adalah Zulkarnain, tak tepat. Tak tepat. Sebab itu ada ulama-ulama yang kata bukan Alexander. Tahir Ibn Ashur, sama kitab Tahrir wa Tanwir kan, dia sebut lagi best. Dia kata Zulkarnain dalam Quran itu adalah salah seorang maharaja Cina. Lagi selesai. Dia kata maharaja Cina, orang yang pergi buat tembok besar Cina tu. Kenapa dia kata macam tu? Sebab orang panggil dia Zulkarnain. Zulkarnain maksud dua tanduk. Qarn tu makna tanduk, Qarnain dua tanduk. Zulkarnain orang mempunyai dua tanduk. Jadi dua tanduk tu bukan ada tanduk sungguh, bukan. Orang maharaja Cina kan rambut dia kan panjang-panjang. Betul tak? Dia buat tocang. Jadi dua tanduk tu dua tocang. Ini tafsiran Tahrir Ibn Ashur. Satu. Yang kedua, orang panggil, bukankah Zulkarnain dalam Al-Quran menceritakan tentang dia tu agama Islam? Lepas tu maharaja Cina tu macam mana boleh kata? Dia kata, ni kata Tahrir Ibn Ashur lah. Dia kata dalam Quran dia ada sebut setiap kaum tu bisa ada Nabi. Betul tak? Dalam Quran dia sebut setiap kaum bisa ada Nabi. Orang Cina pun ada Nabi dia. Cuma kita tak tahu Nabi dia siapa. Betul kan? Tak tahu tak ada Nabi. Okey. Bukankah Confucius itu ada orang pernah mengatakan situ adalah ajaran Nabi? Cuma yang telah diselewengkan. Nampak? Ini Tahrir Ibn Ashur buat kita. Agak menarik lah aku pasal tu kan. Cuma ni nak percaya pun apa, tak percaya pun apa. Sebab ini bukan rukun iman. Kan? Dia faham kan? Gitu. Jadi pendek cerita yang dia sebut, Zulkarnain itu wali Allah. Dia adalah wali Allah. Apakah dia Nabi? Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Dia adalah manusia biasa, bukan Nabi. Dan dia adalah wali Allah. Ada. Dalam Quran ada cerita kisah Nabi Musa dengan Khadir alaihissalam. Betul? Khadir tu Nabi ke tak? Ramai kita kata Nabi kan? Betul kan? Rata-rata kita kata Nabi. Cuma timbul persoalan, kalau Nabi, mana umat dia? Nabi bisa ada umat kan? Khadir ada umat? Tak ada. Dia tak ada umat. Satu. Lepas tu, apa yang dibuat dengan Nabi Musa bercanggah dengan konsep Nabi, iaitu dia pergi bunuh budak. Betul? Mana ada syariat yang ajar boleh bunuh orang? Tak ada. Sebab itu, ada orang kata Khadir ni adalah orang biasa dan dia wali Allah. Ada pula yang lain Imam Abu Alan Maududi dalam kitab Tafhimul Quran. Tapi kitab dia bahasa Urdu tu masalah. Orang yang baca Urdu boleh faham kitab. Anda ada kitab tu. Masa anda belajar Pakistan, anda beli kitab tu. Dia kata Khadir ni malaikat. Selesai masalah. Sebab apa ya? Sebab ada hujah yang menarik Kan Nabi Khadir kata, aku tidak lakukan ini kecuali perintah daripada Allah. Betul tak? Kau dapat sebut kan? Lepas Nabi Musa petikai 1, 2, 3, 4 bla bla, dia kata aku tidak buat ini kecuali semua tu perintah daripada Allah Ta'ala. Itu kan ciri bagi malaikat. Betul kan? Satu. Yang
Yang kedua dia kata, bunuh orang, mana ada syariat ni kata boleh bunuh orang? Selagi mana kita manusia tidak boleh bunuh orang. Tiba-tiba dalam kes tu Khadir bunuh orang, malaikat. Betul kan? Logik tak macam ni. Betul kan? Dua dah macam ni. Yang ketiga, macam ni lagi menarik. Dia kata kalau sekiranya kejadian itu berlaku melibatkan manusia, masa Khadir bunuh budak tu, sudah pasti bapa dia akan mengamuk. Tapi ada tak cerita mengamuk bapa? Tak ada. Pada budak kecil kan? Jadi bermaksud kejadian itu berlaku antara malaikat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini kata Abu Alam Maududi. Agak menarik kupasan itu. Jarang sangat kita jumpa kupasan pelik macam tu kan. Okey. Tapi yang biasa sangat orang kata Khadir ni adalah wali Allah. Maksudnya konsep wali Allah ada tak? Orang yang bukan Nabi, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, yang dia tu dipanggil sebagai wali Allah, kekasih Allah. Okey, persoalan dia ni geng-geng kata wali-wali Allah ni, yang kita kata Khadir lah, yang kita kata Zulkarnain lah, yang kata pemuda Ashab Kahfi itulah kan. Lepas tu ada yang dua orang lelaki yang bapak dia mati tu kan, salah seorang tu kita kata wali Allah. Dia orang ni ada bagi tahu tak selepas aku orang ni wali Allah. Lepas tu orang tu pula yang diiktiraf wali Allah, dia kata yang ni wali Allah. Ada tak? Tak ada, tak ada. Makanya pada hari ni ada orang tertentu kita kata ni wali Allah ni. Kita tanya balik, mu tahu mana? Mu tahu kat mana dia tu adalah wali Allah? Apatah lagi konsep wali Allah tu adalah anugerah daripada Allah. Kita ni tidak dituntut untuk kenal orang tu wali Allah atau tidak. Tidak dituntut. Apakah kita kena cari orang ni wali Allah? Tak payah. Bahkan orang tu sendiri kalau dia claim dia wali Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata bohong. Mana tahu? Ada tak ada iktiraf? Saya wali Allah. Kau betul. Seseorang itu kalau dia ada kelebihan, dia tidak akan iktiraf yang dia tu wali Allah. Tak ada. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi cakap terang. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni orang Syairah tau, orang kuat Syairah. Orang kata ini Wahabi lah ni. Tak, dia bukan Wahabi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ulama besar dalam aliran Asyairah. Orang belajar sifat 20 lah. Dia kata apa? Dia kata kalau ada orang tu iktiraf diri dia wali Allah, bohong. Sebab wali Allah dia tidak akan mengaku dia wali Allah. Bahkan dia sendiri pun tak tahu dia tu wali Allah tidak. Itulah wali Allah. Tiba-tiba kita wali Allah tu muntah mana? Dan timbul kat Indonesia ada satu orang tua pegang rokok, pegang cium tangan dia tu wali Allah. Kata kau dah rosak habis. Kan? Rosak habis. Okey, maka timbul satu wacana, ada orang tertentu mati, kita kata dia ni wali Allah, kita pergi kat kubur dia, kita istighasah dengan kubur dia. Yang tu jadi masalah. Faham? Sebenarnya istighasah ni minta dengan orang dah mati, dia tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Tetapi kalau kita berdoa, lepas tu kita bertabarruk dengan orang mati, yang tu memang berlaku khilaf. Boleh faham? Orang tu dah mati, orang soleh, Nabi yang dah wafat tu kan. Kita doa, ya Allah Tuhanku, dengan keberkatan Nabi-Mu ya Allah, aku nak 1, 2, 3, 4. Yang tu memang berlaku khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Itu memang berlaku khilaf. Kalau kita minta, dia tawassul, dia istilah dia panggil tawassul tau. Tawassul ni yang disepakati oleh ulama 3. Sepakat Yang pertama tawassul dengan orang hidup. Boleh. Ada orang tu nak pergi ke Makkah, Ustaz, tolong doa depan Kaabah, saya nak ni. Jadi dia tolong doa untuk kita Itu tawassul tu. Tawassul orang hidup, itu boleh, tak ada masalah pun. Yang kedua, tawassul yang disepakati oleh ulama adalah tawassul dengan nama Allah. Tak apa. Dengan keberkatan nama ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim At-Tawwab lah apa tu kan. Tolong mustajab doa aku nak sekian. Yang tu okey. Yang ketiga, tawassul dengan amal soleh yang kita buat. Amal soleh yang kita buat bukan amal soleh yang orang lain buat. Dia malas. Dia malas. Ya Allah Tuhanku, dengan keberkatan amalan soleh dilakukan oleh Haji Mus. Kau tak sembahyang? Dia tengok Haji Mus sembahyang, dia guna nama Haji Mus. Oh kau. Tak boleh kan? Tawassul dengan amalan baik kita buat. Dalam hadis Nabi SAW ada cerita, hadis sahih Muslim, tentang 3 orang pemuda yang dia dah duduk dalam gua. Masa dalam gua tu, dia sedar tidur tu, pintu gua dah tertutup kan. Masa tu Piramli tak ada lagi. Masa tu yang isu mata kaki tak ada lagi masa tu. Jadi dia tak boleh dah keluar kan. Bila tak boleh dah keluar,
keluar, dia nak buat, maka dia bertawassul dengan amal soleh yang dia buat. Seorang tu kata apa? Ya Allah Tuhanku, aku ni ada keluarga aku miskin, tak ada makanan, lapar malam tu, tiba-tiba dapatlah segala susu. Aku nak minum, teringat mak bapak aku pun lapar juga, makanya aku tak minum. Aku bagi mak bapak aku minum dulu, sisa susu aku minum. Aku buat dia bukan kerana lain, kerana-Mu ya Allah telah mustajab doaku. Pintu gua kesibukan, terbuka pintu gua, gerak sedikit. Terbayang cerita Piramli tu. Gerak, tergerak tapi tak terlepas, tak cengelun. Orang kedua tu pula kata, ya Allah Tuhanku, aku ni adalah kawan, dia bagi wadi'ah, bagi amanah pada aku untuk jaga kambing seekor. Kambing tu dia tak amuh-amuh, lama sangat sampai apa nak pinak, banyaklah kambing tu. Bila dah banyak kambing, dah banyak pun dia datang, aku bagi semua ke dia, ambil. Aku satu seekor aku tak ambil, aku bagi. Aku buat ya Allah kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ini amal soleh, tolong mustajab doaku. Pintu gua ni kesibukan, terbuka sedikit tapi tak ceroleh lagi. Yang ketiga tu pula kata, ya Allah Tuhanku, aku ni ada seorang sepupu perempuan, dia ajak aku nak berzina. Aku memang nak berzina, dekat-dekat nak berzina, teringat padamu ya Allah, tak jadi berzina. Aku buat macam ni ya Allah sebab takut padamu ya Allah. Ya Allah, ni amal soleh, tolong mustajab doaku. Pintu gua kasih buka, terbuka, tiga-tiga terlepas. Ini dipanggil bertawassul dengan amalan soleh yang kita buat. Sepakat ulama kata boleh. Timbul satu persoalan, tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah wafat. Kalau hidup tak apa, kita hidup sama Nabi tu kan. Sekarang ni, zaman sekarang ni, ya Allah Tuhanku, keberkatan Nabi-Mu, boleh ke tak? Tadi kita dah sebut kan, tawassul dengan amalan soleh yang kita buat bukan tawassul dengan amalan soleh orang lain buat. Jadi dia tawassul dengan amalan soleh yang Nabi buat. Tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia beranggapan Nabi Muhammad hidup lagi. Dia kata yang ni boleh ke tak? Yang ni khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ulama kata tak boleh ni clear. Dia kata Nabi dah wafat dah, stop. Cukup. Dalam Quran kata innaka mayitun wa innahum mayitun. Muhammad, kamu bakal mati, orang lain pun bakal mati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semasa Nabi Muhammad wafat, yang tak percaya cerita Nabi wafat ni Sayyidina Umar. Cerita popular kan. Dia pergi mengamuk, siapa yang kata Muhammad mati, pergi pancung kalau orang tu. Ingat cerita tu kan. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq, dia suruh Umar diam. Kau duduk diam orang tak ada nak mengamuk orang lagi ni. Boleh Sayyidina Umar nak mengamuk tak tahu pasal. Lalu Abu Bakar ni pun dia naik atas satu batu, dia pun berucap. Dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar kata barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad tu dah mati. Tengok Abu Bakar kata. Barang siapa yang sembah Allah, Allah Taala itu hidup, takkan mati. Statement daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya wafat sekali. Wafat. Boleh kan? Jadi bila orang kata Nabi dah wafat, mana boleh kamu tawassul dengan Nabi dah wafat? Itu pandangan pertama. Faham Ada pandangan yang kedua. Yang kedua tu Said Ramadan Al-Buti antaranya. Ulama besar bukan biasa punya ulama. Dia kata sebenarnya tawassul dengan Nabi dah wafat boleh. Kata dia. Hujah dia, ada kes berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa tu tahun 18 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 8 tahun selepas wafatnya Nabi. Abu Bakar merintah tak lama Abu Bakar merintah 6 tahun. Dia Nabi wafat 11 Hijriah kan. Lepas tu naik Abu Bakar, lepas tu baru naik Umar kan. Umar tu tahun 18 Hijriah berlaku kemarau panjang. Umar dia fikir macam mana nak buat. Last kali dia bertawassul dengan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ketika itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib sudah meninggal dunia. Kejadian itu berlaku kemarau tu 18 Hijriah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib meninggal 16 Hijriah. 2 tahun awal lah kan. Dia tawassul, Umar pergi dekat kubur, dia bertawassul dengan pak saudara Nabi sallallahu. Jadi disitulah hujah yang dikemukakan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat. Kau faham? Dia gunalah banyaklah hujah, nak cerita panjang hujah ni. Jadi anda nak sebut kat sini, istighasah dengan orang yang dah mati itu sebenarnya tak boleh. Tapi kalau berdoa
bertawassul, mengambil berkat orang yang dah mati, Nabi Muhammad, yang tu khilaf. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Lebar. Lebar kan? Kalau tahu istighosah ni minta dengan orang mati, dia minta hubung. Yang tu ada problem. Sebab bila sebut istighosah ni, orang faham minta dengan orang tu. Itu kan istighosah. Kita bisa dengar tak orang baca nasyid tu, Aghithna ya Rasulullah, Aghithna ya Rasulullah. Dia minta Rasulullah tu, Aghithna ya Rasulullah. Dia minta dengan Nabi. Sebenarnya minta dengan Nabi tu boleh ke tak? Itu soalan dia. Itu tak termasuk lagi orang kata boleh jumpa Nabi syariah Allah. Berlaku kan? Ada duduk ceramah-ceramah, aku nampak Nabi duduk di belah kanan aku. Kita pun alamak. Berlaku kan? Kalau kat Pakistan, dia buat macam ni, dia panggil geng-geng Berelwi. Berelwi ni satu ajaran sesat di Pakistan, yang mana sufi melampau. Kalau datang maulid Nabi SAW, dia susun kerusi ni banyak. Dia panggil ulama-ulama duduk kat kerusi tu. Ada satu kerusi besar tengah-tengah tu, kosong. Lepas tu dia pun marhaban. Marhaban cara dia lah. Orang dia marhaban bukan macam kita. Kita ni marhaban baca Quran Arab. Orang dia marhaban dalam bahasa Urdu. Arif Pyari Mustafa Subhanallah. Macam tu. Ingat masa belajar Pakistan. Anda pergilah majlis dia tu. Pergi berani majlis tu kan. Pergi tu tengok kursi besar lah. Anda pun tanya, kursi besar tu kenapa kosong? Ya semua orang duduk. Dia kata masa kita duduk selawat itu, Nabi duduk kat situ. Lemak jam aku. Tu lah cerita tu berlaku kat Pakistan. Dia percaya Nabi Muhammad boleh jumpa kita secara live macam ni. Sebenarnya boleh ke kita jumpa Nabi secara live macam ni? Singgung soalan Okey. Majoriti ulama kata tak boleh. Al-Qistilani, ada seorang lagi Imam Hajar Asqalani. Ini antara ulama kata tak boleh. Sebab dia kata kalau kita boleh jumpa Nabi secara live, masa Nabi jumpa kita itu, Nabi ada tak lubang kubur? Kubur Nabi lah. Takkanlah Nabi keluar baju kita dah live kan? Jadi dia kata dia tak masuk akal. Sebab tu dia kata tak ada konsep yang dikatakan jumpa Nabi secara live. Nampak? Dia kata tu hujah dia lah. Apa lagi? Yang Nabi Muhammad SAW kata, Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, maka dia boleh jumpa aku secara yaqazah, secara sedar. Hadis Nabi SAW. Hadis ni Muslim ada, Bukhari pun ada. Macam mana hadis ni? Imam Nawawi dia kupas. Dia kata hadis ni Nabi SAW sebut berkait dengan sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah, yang ada 9 mereka tak sampai, tak boleh nak keluar. Sebab bukan semua sahabat sampai ke Madinah. Sebab ada yang kena halang tengah jalan. Jadi diorang ni nak jumpa Nabi sampai termimpi-mimpi. Nabi nak jumpa Nabi termimpi-mimpi. Dan berita cerita mereka ni termimpi-mimpi jumpa dengan Nabi sampai kepada pengetahuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ni bila dengar cerita Nabi sebut Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Itu asal cerita dia. Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, dia akan jumpa aku secara sedar. Maksudnya apa? Tu sahabat Nabi tu dia akan hijrah ke Madinah ataupun Nabi sampai dekat Mekah dalam sejarah pembukaan kota Mekah. Faham? Itu asal cerita konteks hadis tu. Orang yang kata boleh jumpa Nabi secara yaqazah, secara sedar ni, dia kata boleh berlaku sebab cerita malam Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW sampai dekat Baitul Maqdis, kan Nabi sembahyang dengan beberapa orang Nabi kan? Dia kata yang tu live tu, itu bukan mimpi tu. Dia ujar lagu tu. Maksudnya maknanya boleh lah jumpa Nabi secara yaqazah, kata dia. Kalau kita dengar lagu tu nak jadi macam mana? Maknanya boleh lah ni. Jawapannya itu khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Sebab kes tu kan Nabi dengan Nabi-Nabi lain. Itu khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni, siapa kau? Itu isu dia. Macam mana Nabi boleh nak jumpa kau? Kau tu siapa? Soalan dia kan? Ini soalan mimpi jumpa Nabi ni, dia tak mustahil. Memang dia aku mimpi jumpa Nabi. Cuma persoalan ni, orang tu mimpi jumpa Nabi, dia claim aku mimpi jumpa Nabi. Mana kau tahu orang tu Nabi? Bala. Bala, soal lagi kan? Dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Betul ke orang tu Nabi? Soalan. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, dia sebut pernah berlaku pada era tabi'in. Seorang tabi'in itu dia
dakwah mimpi jumpa Nabi. Dia pergi cerita dekat seorang sahabat Nabi. Anda tak ingat nama sahabat ni? Dia katalah, aku mimpi jumpa Nabi. Sahabat tu kata, kau tolong siflana, tolong sifatkan kepada kami orang yang kau jumpa tu siapa, macam mana rupa paras dia. Hamba Allah ni pun cerita gini. Jadi sahabat Nabi dengar, itu Sayyidina Husain, cucu Nabi. Maksudnya orang yang kita kata Nabi dalam mimpi tu, kita je kata Nabi, belum tentu lagi orang tu Nabi. Betul tak? Faham? Sebab kita bukan pernah tengok Nabi SAW pun. Betul kan? Okeylah orang nak kata, Nabi Muhammad SAW kata, asyaitan la yatamathalu bi, syaitan tidak boleh berupa dengan rupa aku. Nak jadi cerita, satu hari Ali bin Abi Talib dengan Ja'far bin Abi Talib, dua-duanya adik-beradik, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata apa pada Ja'far? Ja'far, akhlak kamu seperti aku, rupa paras kamu serupa dengan aku. Maksudnya ada tak orang rupa paras macam Nabi? Okey, syaitan memang tak berupa Nabi, tapi boleh tak syaitan berupa Ja'far? Boleh kan? Sebab itu, kalau kamu mimpi jumpa Nabi, janganlah cerita dekat orang. Faham? Kita ni masalah mimpi jumpa Nabi, pergi bersyarah, sejam cerita aku mimpi jumpa Nabi. Sebab kalau betul orang tu Nabi, okeylah. Tapi kalau orang tu bukan Nabi, betul tak? Cerita dekat orang, ya orang tu bukan Nabi, kita kata orang tu Nabi, bukankah kita dah berbohong? Betul kan? Sebab tu kalau mimpi jumpa Nabi, jangan cerita ke orang. Amat seorang-seorang cukup. Kita cerita ke orang. Sebab bila cerita ke orang, orang kata apa? Oh jom, kita dia ni wali Allah. Hati dia rosak tu. Habis bakal sujud cium kaki habis. Air kaki kawan tu pergi minum. Oh bukan lah. Itu masalah dia kan? Faham tak? Mimpi jumpa Nabi satu part, okey lah. Mimpi jumpa Nabi memang boleh berlaku. Cumanya orang klaim dia mimpi jumpa Nabi, yang tu boleh dipertikaikan. Satu. Yang kedua, jumpa Nabi live itu, yang tu memang perlu dipertikaikan. Okey? Hujah anda bawa tadi lah. Cuma kalau kita fikir lain siapa kita yang Nabi nak jumpa secara live? Kenapa Nabi tak nak jumpa sahabat? Perang di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib, itu perang sama-sama sahabat tu. Tak ada pula Nabi pergi jumpa kawan tu. Betul tak? Patut Nabi datanglah jumpa Ali, sebenarnya macam ni. Lepas tu pergi pula jumpa dengan Muawiyah sebenarnya macam ni. Itu kan sahabat-sahabat Nabi. Tak nak, Nabi tak ada cerita Nabi pergi jumpa dengan orang ni selepas Nabi wafat. Tak ada. Kita mari 300, 400 tahun kemudian kata, aku jumpa Nabi secara yaqazah. Jam. Memang jam tu kan. Jadi nak bagi tahu, nak istighosah macam mana pun dengan Allah Ta'ala, satu lagi dengan orang yang faham kan? Itulah kurang lebih yang nak boleh kupas. Sebenarnya berlaku pada hari ni lah tempat kita Anda pun ada satu benda, satu soalan lah. Kita ni apa-apa pun yang terbaik Nabi Muhammad tu je. Marilah ulama besar macam mana pun, dia tidak boleh, kita tak boleh nak kata dia lebih baik pada Nabi, tak boleh. Betul tak? Sebab agama kita ni sumber dia daripada Nabi SAW. Faham kan? Okey, cukuplah. Allah Ta'ala alam. Allah alam. Okey, ada soalan tak? Sebelum tutup. Ustaz, yang Haji Rahim ni tadi saya tak berapa clear lagi. Ya, istighosah yang disebut. Istighosah ni boleh berlaku dua, dengan Allah, dengan orang hidup tu je. Istighosah ni boleh bagi dengan Allah Ta'ala, satu lagi dengan orang hidup. Orang mati tak boleh. Faham? Berdoa mengambil berkat orang mati, itu tak boleh. Faham? Yang tu khilaf. Kita sebut ada boleh kata tak boleh. Orang mati tu orang soleh ataupun Nabi Muhammad lah. Faham kan? Istighosah, kalau orang kata istighosah dengan orang dah mati, tak boleh. Dia pergi kat kubur, Nabi tolonglah Nabi. Tolong apa? Nabi dah wafat kan? Faham tak? Ada pergi kat kubur yang dakwa sebagai wali Allah tu kan? Tolonglah wali, tak boleh. Tapi kalau dengan orang hidup, yang tu memang boleh. Dengan Allah Ta'ala, itu confirm boleh lah tapi kalau kita doa, minta berkat daripada Nabi, yang tu tak apa. Itu khilaf, bukan tak apa, ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Allah Ta'ala. Boleh